Macam mana aku try buat lagu ni, tengok macam mana. Okey, contoh dia macam ni lah. Pakai pen mana, pakai ni kot. Okey, contoh dia macam ni. Ni kira macam bukit lah. Contoh lah. Okey, kat sini kita dilahirkan. My certain age 1 sampai 7 kita dengan mak pak ayah. 7 sampai 14 kita dengan cikgu-cikgu, kawan sekolah apa semua. 14 sampai kata 20 lah. 18 ke 20 kita dengan boyfriend apa semua lah. Contoh macam tu lah. Maksud kata kita punya penumpuan sini dengan mak dengan ayah. Penumpuan sini lebih banyak pada cikgu sekolah dan itu ini. Ni mula main lah. Mula main certain macam ni. Tapi dalam jarak sini ke sini, contoh dia mana pen. Contoh dia dari sini ke sini. Ilmu apa yang kita suap ke anak kita selama dia 7 tahun. Dari 7 sampai ke 14. Apa pula yang dia faham, dia belajar, dia tempuh dan dia diberitahu. Ni 14 ke 20 ni pula. Macam mana pula dia punya fahaman. Okey, contoh dari sini kita diajar fiqh. Di sini kita diajar fiqh. Dan sampailah di sini masih kita diajar fiqh. So, hari ni kalau yang bernasib baik tu, contohnya yang bernasib baik tu di sini pak dia mengajak anak-anak dia atau bantak pi anak dia dia mengajar ilmu fiqh dan ilmu usul dan tasawuf. Ni rangkaian fardu ain lah. Fardu ain lengkap lah sikit. Tapi dia ada satu lagi dalam sini yang patut penting sekali sebelum dia mencecahkan sini, iaitu bila dia ada 4, 5, umur tu start di-corrupts lah. Start terpengaruh. Umur dia 5, 6, dia nak jadi Bruce Lee, dia jadi Spiderman, dia nak jadi apa umur ni. Jadi pada 5 ke 6 nak masuk 7, dari 5, 6, 7 nak masuk ke 8, 9, 10, 11. Masa ni dia kena diajar satu ilmu, iaitu mengenal Allah. Tapi ramai yang tak ada nak ajar anak mereka ilmu mengenal Allah kat sini. Bukan salah mereka. Sebab awaluddin ma'rifatullah, awaluddin mengenal Allah ni, kira cahaya ni, din ni, macam bab cahaya ni, tan sini ni adalah part, iaitu mengajar anak-anak itu mengenal siapa diri mereka, mengenal sifat 20, mengenal Allah tu berserta dengan mereka, seperti surah Al-Hadid ayat 4, surah Al-Hadid ayat 3, surah Al-Kahf ayat 16. Di sini kita strike bagi mereka. Pasal ramai sangat orang inbox tanya macam mana nak ajak anak bab tauhid dengan Tuhan ni. Ini saya ajak cara saya. Tapi terserahlah, kalau FB bongkar ajaran sesat tu nak viral, okay, go ahead, make me famous please. Okay, bukan apa, sebab baru ni pergi Melaka promotion, orang kata lepas dia tengok bongkar ajaran sesat tu viral aku, baru dia tersedar ada barang yang dia tak tahu. Makna bagus juga kita pergi positive side. So macam ni, kalau di area ni, area 5 tahun anak umur sampai ke nak masuk ke sini, yang tadi cerita saya tu, area ni kita kena ajak dah bab ma'rifatullah. Pasal awal-awal agama mengenal Allah. Bila dia 4, 5 tu kira patut dah. Dia boleh main logik, dia mula boleh fikir sikit dah. Kita corruptkan dia dengan keugamaan yang membawa ke arah mengenal Tuhan. So bila dia pergi mana pun dia tak heran dia ada anak. Okey, mai sini pula 17, 18, 19 ni kita ada macam-macam interesting lah. Mai masuk dalam umur ni, budak-budak nak jadi rockers ke, nak jadi rock ke, nak jadi ni, dia nak jadi smart. Dia dah mula ada perasaan dengan perempuan bila umur dia 14 ni, 13 ni. Dia mula nak ada style apa semua. Tapi pembawaan ni tetap ada dalam dia. So pembawaan mengenal. Mai umur 18, mai umur
17, 18, 19, 20 sini depa punya individuality dah ada dah. Depa punya diri depa sendiri dah ada dah. Okey. So dari nak rangkai yang ni mai tang sini ni tadi, ilmu apa yang kita bagi? Kita bagi usul fiqh tasawuf. Okey, di sekolah boleh. Tapi masalah kenapa ilmu makrifatullah seawal agama kita tak bubuh? Basic. Di sini ni kalau kita nak bina apa, dia punya ground floor ni adalah makrifatullah. Lepas tu bangunan tu nak naik macam mana, nak tunjuk bangunan fiqh ke, bangunan tasawuf ke, bangunan usuluddin ke, bangunan apa kan punya pasal. Yang itu masing-masing lah mak pak nanti bawa lah. Atau dia sendiri pergi cari. Tapi ground floor ni kena kuat dengan ilmu mengenal Allah. Pasal dia yang awal. Dia lah yang nak memegang di sini. Supaya bila dah mengenal Allah, hamailah Syiah, hamailah Sunnah, hamailah Wahabi ke Salafi ke apa, whatever idea di sini, konsep and idea dia tak kisah dah. Sebab dia dah tahu dah. Dia tetap dengan di sini, iaitu mengenal Allah SWT. Sebab di sini bolehlah kita cakap ground ni dengan ground ni kena sama. Dia naik sampai puncak, umur dia kata 50 ni kira betul ke muncak. Dia mendaki sampai sini ke muncak. Kahwin ke sini, anak ke, bercerai-berai ke, berceramuk yang asam ke, happening ke, apa semua sini okey. Sampai atas ni dia tahu. Pasal dia orang putih kata life start at 40. Makna di sini dia tahu dah asam garam hidup, perjalanan hidup dia. Bila sampai 50 ni is about time to go down. Bila dia nak go down dia ni, di sini yang best. Pasal di sini dia surah Al-Kahfi ayat 110. Di sini surah Al-Kahfi ayat 110. Dia tidak akan mempersisihkan walau seorang pun. Dia tidak akan ni di sini. Ni dia sama, ground ni kena sama. Kalau sini baru nak naik mengenal Allah, turun pun mengenal Allah. Tapi turun dia berlain sikit dengan yang nak naik. Yang nak naik ni dia kena berjumpa syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Tarikat ni jalannya. Okey. Bila dia nak naik ni dia bawa benda ni. Bila dia nak turun ni dia nak turun ni dengan jalan makrifat dia lain lah. Tapi masalah yang kerap berlaku di kawasan sini, kawasan turun ni, apa dia? Masalah dia yang aku nampak lah. Kita tak perlu tahu. Bila kita nak naik sini, bila kita tak mengenal Allah, kita hanya buat saja. Kita tak mengenal ilmu tasawuf. Kita tak mengenal iaitu hakikat semayang. Kita tak kenal contoh dia yang dikatakan di sini. Dikatakan surah Al-Ma'un ayat 4, ayat 5. Apa dia? Surah Al-Hadid yang tadi kita sebut. Okey, surah Al-Isra ayat 36. Apa dia? Contoh dia. Kan surah-surah yang menceritakan tentang semayang itu wajib bersertakan khusyuk dan tawaduk. Ini perjalanan kita untuk mengkaji benda ni. Bila kita sampai sini, kita tangkap relax lah. Kita nak turun. Bila orang yang tak ada yang tadi, tak ada, dia main ikut-ikut saja. Maka bila mereka nak turun sini, mereka nanti kata apa? Alah, aku buat sudahlah, terima tak terima esok di sana. Pasal apa? Dah tua. Bila umur lepas pada 50, kita tengok gelagat orang Melayu kita, kebanyakan akan berjubah, berserban. Begitulah. Bila mereka nak turun. Nampak rambut dah putih dah, janggut sikit, muka pun dah macam terpawai terbakang dah berkedut dah. Baru mereka start nak pakai jubah serban, jalan pun tunduk sikit bagi apa dia turun. Tapi masalah di sini, bila kita ada peringkat itu, kita akan get carried away dengan knowledge yang macam tu sampai sini, iaitu buat sudahlah, dah berumur, nanti tak buat lagu mana pula, orang kata apa dah tua lah, nak kena pakai jubah serban, nak kena pakai songkok baru nampak cantik turun hari tua dia. Tapi di sinilah the great warning is there. Satu amaran yang tertulis pada surah Al-Kahfi ayat 104, surah Al-Kahfi ayat 105. Ada kalanya mereka menyangkakan mereka telah melakukan sebaik-baik amalan. Apa lagi yang sebaik-baik tu? Tetapi, bacalah surah 2 ni. Yang ni yang kita takut. Itu sebabnya kita kata pentingnya tadi masa nak naik ke kemuncak ni. Supaya bila kita turun sini, kita jadi relax. Pasal apa? Kita dah tahu dah. Bila kita sampai sini, kita dah mengenal hakikat, sebenar hakikat tu. Kita mengenal lah yang dikata
semayang daim tu apa, semayang khusyi'un tu apa, semayang fa'ilun tu apa. Sebab di sini dia kena proses masa nak naik tadi. Bila dah tua tak larat ni adalah masa untuk relax, masa untuk tangkap tenang, masa untuk, pasal di sini ni bawah ni dia kata apa, datanglah kepada aku dengan seketul hati yang tenang. Esok kita nak bungkus tang sini ke, kalau contoh dah kita nak padam tang sini pun kita relax dah, pasal kita tahu dah. Macam lagu Wings tu yang dia sebut, lagu Alam Barzakh tu. Tak perlu lagi aku bertanya. So, sebelum nak sampai tang sini ni, dia reflect dia macam tu. Orang yang duduk tang sini, dengan orang yang duduk tang sini, masa sama-sama naik dulu tang sini, sama-sama turun tang ni, dia nanti cakap, dulu aku tang sini, aku pun macam ni, aku macam-macam buat, tapi dalam masa yang sama aku mengaji. Tapi bila kita turun yang sama sekarang ni, di kawasan ni, hang tak akan fikir, masa aku di sini, lo aku duduk ngaji apa? Aku rambut panjang, aku itu, aku ini, aku buat macam ni, kita sama-sama muzik, apa semua, kita main muzik lah, itulah, inilah, apa, macam-macam, kita main satu tim bola lah, itu, ini. Tapi dalam masa yang sama tu, aku dah spend masa aku, iaitu ayah aku bawa pergi mengaji, mengenal Tuhan, mengaji Usuluddin, mengaji apa. Tapi proses growing up ni memang ada desire proses lah. Kita akan, cuma kalau kata bapa yang membawa anak dia sambil menyelam, sambil minum air di sini, bila dia turun seorang-seorang esok, dia tahu dah. Dia tahu dah yang ayat-ayat yang menceritakan, kan, ada kalanya mereka tu hanya membawa agama nenek moyang saja. So hari ni bila kita 50 ya, kita nak turun, kita kena sempoi. Kalau tidak, kita nanti terbawa-bawa lah. Buat sudahlah, itulah, inilah. Kita berkesudahan dengan tua yang memperzahirkan pakaian yang orang ulat bulu naik daun. Baru ni Akhir Ramli duk ejaz ni. Boh selagu Bang Ramli, boh jangan si Chan. Cikgu dah minta. Ni. Jadi sekarang yang cuba nak cerita ni adalah proses anak-anak kita nak naik tang sini. Proses ni. Pasal bila dia anak kita dah sampai 50 dah, tentu kita dah mungkin modum dah tak ada dah. Atau kalau kita ada pun kita tak larat dah. So bila anak kita nak turun esok, dia akan turun dengan relax. Pasal di sini part untuk relax dah. Kalau turun mai 70 mungkin ada cucu dah kot. Jadi maulah masa ni kita nak jadi orang masjid, kita nak jadi orang apa masa ni. So di sini tujuan cerita adalah kebanyakan orang kat sini turun ni, mereka terlupa ayat yang ada pada surah Al-Kahfi 104 dan 105. Kalau mereka faham benda tu, mereka akan serayau. Mereka akan fikir balik. Jadi macam tu lah tujuan nak cerita pun. Pasal mereka duk tanya ramai sangat dalam inbox. Pasal aku tak boleh nak cerita banyak sangat benda ni. Pasal bila orang salah faham sat gila leceh. Pasal ilmu yang aku buka ni bukan ilmu baru. Ilmu ni adalah bermula dari sini. Tapi ramai yang tak mengenal, maka dia jadi berceramuk nak faham. Macam tu lah kot. Bagi pilah cara aku terang. So, minta yang duk inbox saya, duk tanya benda-benda ni macam mana nak bagi anak jadi lagu Azali, itu ini. Sebenarnya saya bak tu terang demi Allah dan Rasul. Saya mengajak dia mengenal dulu. Bagi dia tahu Allah tu berserta. Seperti surah Al-Khaf ayat 16, seperti surah Al-Hadid ayat 3 dan 4. Ya. Jadi bab-bab atas ni, proses ni dia ada nasihat-nasihat Al-Quran banyak untuk menjalani hidup, untuk memilih apa semua lah macam ni. Tapi bab yang sampai ke muncak ni, jangan swing ke arah lain. Jangan swing ke arah pakaian dan ke arah tempat. Kononnya pakai jubah serban, baju teluk belanga, pasal dah beralih umur, janggut dah putih, orang nampak kita elok. Maka kita tak mau yang ni. Kita mau kita turun, iaitu dengan surah Al-Kahfi ayat 110. Kita tak akan mempersisi siapa pun. Bila kita sampai atas sini, kita steady.
Pasal surah Al-Kahfi dia kata barang siapa mengharap pertemuannya dengan Tuhannya, hendaklah ia mengamal amal yang soleh, iaitu dengan tidak mempersisikan seorang pun. Di sinilah masa proses turun ni banyak ustaz-ustaz fiqh bagi ceramah kot luang belakang. So hari ni kita nak tahu, kalau dia tu siapa sekalipun, kita tak boleh persisi dia sebab kita dah mengenal hakikat yang menggerakkan dan mendiamkan dia. Dalam surah Ibrahim ayat 4, dialah yang menyesatkan dan dialah yang memberi petunjuk. Yang ni kita nak tahu. Dalam surah Ibrahim, dalam surah Yunus ayat 99, dia bagi tahu dekat Muhammad, dia yang membuat seseorang tu beriman. Bukannya di sini kita nak bagi total sempoi. Faham? Kita jadi ini. Pasal Tuhan ni sebenarnya dia tak suka orang yang roplah main jumpa dia. Itu yang betul. Orang yang berdendam, orang yang roplah, orang yang suka menghukum orang tu tak betul, orang ni tak betul. Dia datang sini dia tak suka. So masa nak naik ni okey, aku faham. Memang ada pergolakan usul, fiqh, tasawuf. Ada setengah orang tu dia nak turun sini, dia rasa dia dah sampai, tapi dia nak cakap bab usul dengan tasawuf, iaitu bab masih lagi hakikat, masih lagi bab nafsu, masih lagi bab aku jatuh, aku akan jatuh, kalau aku buat ni aku akan kifarah. Ni part di sini banyak part yang menceritakan kifarah dan karomah. So kita tak mau, pasal kita tahu itu part-part bukan kemuncak. Bila kemuncak turun, dia dah mengenal hakikat diri dia, tak ada istilah yang menghukum kat atas diri dia sendiri. Di sinilah yang dikatakan balik kepada kasih sayang sebenar. Kalau tidak, kita akan jadi orang-orang yang termasuk dalam apa yang disebut di dalam surah Al-Kahfi ayat 104, 105. Okeylah sahabat. Dan ni duk ada 3:25 petang. Waktu sini hampa dah dekat pukul 9 malam dah di Malaysia. Aku